Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Berhormat Senator Datuk Lim Ban Hong, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Bahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Yang Berhormat Datuk Amar Joel Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Yang Berusaha Encik Ram Ganesan Kartigasu, Pengerusi Perbadanan Produktiviti Malaysia. Yang Bahagia Datuk Abdul Latif bin Haji Abu Seman, Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia. Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Pegawai Kanan Kerajaan, tetamu jemputan, wakil-wakil industri, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat juga kita berhimpun secara maya pada hari ini untuk Persidangan Kebangsaan Amalan Baik Peraturan atau Good Regulatory Practice GRP. Pertamanya, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada MPC yang telah menjemput saya di dalam Persidangan Kebangsaan GRP bagi menyampaikan ucap utama bertajuk Transformasi Minda Produktif melalui Amalan Baik Peraturan. Usaha MPC dalam melaksanakan inisiatif pembaharuan peraturan amat disanjung kerana impaknya akan memberi kesan yang baik kepada semua pihak sama ada di sektor awam atau swasta, perniagaan atau orang awam maupun masyarakat atau individu. Ini amat bertepatan dengan mandat yang telah dipertanggungjawabkan kepada MPC dalam meneraju pelaksanaan dasar negara bagi amalan baik peraturan yang telah berkuat kuasa pada bulan Jun tahun ini. Para hadirin yang dihormati, National Policy Good Regulatory Practices merupakan pencapaian besar dan satu titik tolak dalam pembaharuan peraturan di mana pelaksanaan kaedah GRP dalam penggubalan dan semakan peraturan menjadi lebih sistematik, berstruktur dan terangkum agar penyampaian perkhidmatan awam menjadi lebih berkesan, cekap dan berlandaskan prinsip tadbir urus yang baik. Antara pembaharuan yang dilaksanakan melalui NPGRP ialah pengembangan skop peraturan merangkumi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Pelaksanaan GRP dalam membangunkan peraturan berkualiti amat bertepatan pada masanya tak kala negara sedang melalui proses pemulihan ekonomi daripada impak krisis pandemik COVID-19. Pastinya, tindakan proaktif penjawat awam dalam menambah baik ekosistem peraturan akan membantu aktiviti ekonomi berjalan dengan lebih rancak. Apakah hubung kait pendekatan amalan baik peraturan dengan transformasi minda produktif? Apakah kesannya kepada pengguna, masyarakat dan perniagaan serta terhadap penjawat awam dan pegawai selia peraturan? Cetusan anjakan perubahan minda boleh berlaku apabila seseorang mendapat maklumat yang boleh dipercayai, iaitu maklumat yang telus, lengkap dan berasaskan bukti bahawa maklumat yang disampaikan bukan sekadar retorik namun berasas kukuh. Dalam aspek penggubalan, semakan dan penguatkuasaan peraturan, maklumat ini haruslah mudah dicapai dan senang difahami serta relevan dan tepat kepada kumpulan sasaran. Dan ini merupakan asas amalan baik peraturan apabila pengguna mendapat maklumat yang lengkap, tepat dan telus berkaitan sesuatu peraturan mengenai proses, kajian dan pelaksanaannya, dan bahawa tidak ada elemen berat sebelah atau kepentingan hanya setengah pihak dan sememangnya terbukti membawa kepada kesejahteraan rakyat, maka tercetuslah anjakan minda ke arah pemikiran produktif. Prinsip ketelusan dalam GRP amat penting kerana apabila berlaku ketidaktelusan dalam proses pembangunan, semakan dan penguatkuasaan peraturan, pengguna, masyarakat, orang ramai dan perniagaan dan rakyat secara amnya akan hilang kepercayaan dengan pelaksanaan peraturan. Integriti proses mesti dititik beratkan agar hasilnya adalah peraturan berkualiti yang boleh mempengaruhi pematuhan yang tinggi terhadap peraturan. Dari sudut pandangan pihak-pihak yang menerima kesan daripada peraturan seperti perniagaan, contohnya,
Transformasi minda produktif membawa kepada pematuhan yang mudah dan bahawa peraturan yang dikuat kuasa menjaga kebajikan dan kepentingan mereka. Untuk perniagaan, ini meningkatkan tahap produktiviti apabila peraturan disertai dengan maklumat beserta garis panduan yang lengkap. Kesedaran bahawa kepatuhan terhadap peraturan yang berkuat kuasa itu adalah sesuatu yang produktif yang dilakukan demi memudahkan urusan dan mengelakkan sebarang impak dan risiko tidak diingini di masa hadapan. Dari perspektif pengawal selia dan penjawat awam pula, pelaksanaan kaedah amalan baik peraturan mampu mengubah pemikiran penjawat awam daripada minda pengawal selia, penguatkuasa atau regulator kepada minda produktif seorang pemudah cara atau facilitator yang sememangnya beraccountability untuk memberi khidmat dan mempermudahkan urusan rakyat, bukan semata-mata untuk mengenal pasti aspek ketidakpatuhan terhadap peraturan, malah lebih kepada memberi penyelesaian serta bukan sahaja bertindak dengan pendekatan tunggu, lihat dan ulas, malah bersifat lebih proaktif dan produktif agar pematuhan peraturan itu dapat disegerakan dengan cepat dan berkesan. Mencipta minda produktif bukanlah satu perkara yang mudah. Aturan dalam kaedah amalan baik peraturan apabila dilaksanakan dengan betul dapat melatih penjawat awam untuk mempunyai minda yang produktif. Transformasi itu sendiri adalah sukar kerana ia menolak keluar individu daripada zon selesa. Namun jika kita memahami matlamat, mempunyai maklumat yang cukup dan ada bukti yang kukuh, anjakan pemikiran berteraskan minda produktif boleh berlaku. Para hadirin yang dihormati, negeri Kedah telah menerima pakai JRP dan mewujudkan satu jawatankuasa pelaksana JRP negeri Kedah yang diketuai oleh saya sendiri sejak tahun 2019 lagi. Jawatankuasa ini diangkuti oleh semua ketua-ketua jabatan dan agensi di negeri Kedah dan Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Beberapa inisiatif dan rangka termasuk transformasi pemajuan tanah di pejabat tanah dan kemudian merancang untuk pembinaan di pihak berkuasa tempatan. Jika saya dapat berkongsi dengan hadirin semua, dua contoh yang baik bagaimana transformasi minda produktif dalam perkhidmatan awam di negeri Kedah memberi kesan positif terhadap semua pihak. Ia juga merupakan inisiatif yang diambil oleh kerajaan negeri bagi memastikan Kedah terus berjaya untuk mencapai aspirasi Kedah produktif, Kedah digital, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Di bawah inisiatif Kedah Produktif, Kedah Digital, pejabat pengarah tanah dan galian negeri Kedah serta semua pejabat tanah telah mengambil langkah proaktif dalam penambahbaikan urusan ubah jenis kegunaan tanah UJKT di negeri Kedah. Sistem dalam talian iUJKT telah diperkenalkan bertujuan menerapkan penggunaan teknologi digital semasa kini serta mempercepatkan tempoh urusan UJKT end-to-end, iaitu dari tarikh permohonan hingga mendapat surat kelulusan yang dahulunya di antara 14 bulan hingga 24 bulan ke hanya kurang 4 bulan sahaja atau 100 hari. Proses ini merangkumi proses permohonan di pejabat tanah daerah, pejabat pengarah tanah dan galian negeri, pejabat sosial kerajaan negeri dan kelulusan majlis mesyuarat kerajaan negeri. Proses pemajuan tanah ini merupakan perkara asas sebelum pihak industri meneruskan permohonan kemajuan merancang dan pembinaan bangunan. Peralihan proses kerja menggunakan kaedah baharu serta ke dalam talian dilihat mencapai sasaran pejabat tanah dan galian negeri Kedah, iaitu meningkatkan sistem penyampaian yang cekap, telus dan cepat serta memenuhi keperluan pihak pelanggan. Penerimaan dan kecenderungan untuk berubah dari pihak berkepentingan terlibat dan sokongan pihak industri adalah kunci utama kejayaan sistem dalam talian iUJKT. Keberhasilan transformasi dan inovasi ini menunjukkan kerajaan negeri Kedah amat komited kepada perubahan positif bagi melonjakkan produktiviti negeri Kedah. Contoh kedua, suka saya maklumkan, baru-baru ini kerajaan negeri telah melancarkan inisiatif E10, permit pembinaan ekspres yang ditawarkan oleh pihak berkuasa tempatan Majlis Perbadanan Kulim Kedah kepada pelabur yang membuat pelaburan lebih daripada 100 juta sebagai galakan kepada syarikat pelabur untuk menyiapkan kerja-kerja pembinaan dalam tempoh 10 bulan atau satu tempoh yang dipersetujui bersama. Inisiatif ini diterajui Majlis Perbadanan Kulim dengan dimudah cara oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Inisiatif E10 ini memastikan pematuhan terhadap akta dan peraturan sedia ada
Namun, proses pematuhan peraturan ditambah baik untuk mempercepatkan kelulusan pembinaan lesen perniagaan dan boleh beroperasi serta mengeksport dalam tempoh 10 bulan sahaja. Saya ingin terus fokus kepada bagaimana transformasi minda produktif dalam E10 ini menjadi salah satu faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan produktiviti dengan kadar 140% penjimatan sebanyak 600 juta setahun, penciptaan pekerjaan sebanyak 2,500 untuk satu kelang dan pengurangan tempoh proses daripada 24 bulan atau lebih kepada 10 bulan sahaja. Ia bermula dengan transformasi minda produktif penjawat awam dengan minda pengawal selia kepada minda pemudah cara. Pentadbiran di Kedah PBT dengan kerjasama MPC telah sama-sama membantu menanamkan semangat minda produktif di kalangan pihak-pihak yang terlibat yang justru mengubah proses kerja penjawat awam. Transformasi minda produktif mengubah cara kerja di agensi-agensi yang berkaitan daripada penyampaian secara berasingan kepada proses kerja berasaskan projek yang dilaksanakan secara bersepadu. Proses kerja berasaskan projek memastikan penyertaan semua agensi teknikal yang berkaitan di peringkat federal dan negeri, lebih kurang 15 agensi berkaitan, bermula daripada peningkatan awal projek untuk projek perintis E10 bagi pembinaan kilang oleh Aspen Gloves yang berhad. Semua agensi teknikal berkaitan duduk sekali dalam satu sesi libat urus bersama syarikat untuk mendengar pembentangan keperluan spesifik syarikat dan seterusnya agensi teknikal memberi maklum balas berkaitan syarat yang perlu dipatuhi di peringkat ini ialah faktor customization diambil kira. Bertindak sebagai pemudah cara, agensi-agensi ini bergerak bersama untuk mencapai matlamat yang satu iaitu memastikan projek siap dilaksanakan dan produk syarikat siap untuk dieksport dalam tempoh 10 bulan. Di dalam minda penjawat awam yang sama-sama merealisasikan projek perintis E10 ini, wujud pemikiran bahawa kami adalah pemudah cara untuk rakyat. Bertitik tolak dari sini, penyampaian menjadi lebih cekap dan produktif. Kejayaan inisiatif E10 ini adalah bukti bagaimana cetusan transformasi minda produktif boleh memberi impak yang besar. Kini Kedah dalam proses untuk melaksanakan ICCC, iaitu satu inisiatif untuk meningkatkan produktiviti PVT di dalam sektor pembangunan dengan menyeragamkan semua proses kerja di setiap PBT serta menghapuskan amalan add-on kepada proses kerja sedia ada. Adalah diharapkan dengan kejayaan ICCC kelak akan menyerlahkan lagi ketulusan pelaksanaan pembangunan dan keseragaman di PBT Negeri Kedah. Para hadirin yang dirahmati sekalian, saya menyuruh semua pihak, terutamanya penjawat awam di semua peringkat untuk mendalami kaedah amalan baik peraturan dalam memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan awam dan yang cekap, integriti dan produktif. Kita mulakan dengan menganjak minda ke arah menerima kaedah pelaksanaan GRP dalam penggubalan dan semakkan proses polisi dan peraturan. Apabila kita benar-benar memahami GRP, kita pasti jelas bagaimana ia boleh memberi manfaat bersama. Terima kasih kepada pihak menganjur, MPC dan pada hadirin yang bersama di Dewan Maya ini. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.